A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita diizinkan pagi ini untuk bersama berkongsi dan sama-sama belajar untuk menambahkan ilmu bahasa Al-Quran, ya, bahasa kalamullah, ya, percakapan kepada kita yang sepatutnya lah kita memahami, ya, apabila kita membaca. Untuk memahami kita kena mengenal kalimah-kalimah, ya. Kalau kita tidak kenal kalimah, kita tidak akan faham, ya, apa yang Allah sampaikan kepada kita itu. InsyaAllah saya mutekan mikrofon rakan-rakan semua. Walau macam mana pun, kalau ada soalan boleh boleh bertanya bila-bila masa saja, ya. Okey, kita teruskan perkongsian senarai ayat-ayat yang membabitkan kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada alif lam ha menjadi kata terbitan ilahun. Kemudian daripada ilahun tu diterbitkan ataupun digunakan dalam berbagai-bagai konteks, ya. So bila digunakan dalam konteks-konteks tertentu, perubahan baris, perubahan ejaan dan perkataan digunakan, ya, untuk menyesuaikan kepada makna dalam konteks ayat ni, ya. Daripada Selamah, Assalamualaikum, dia kata Ustaz dan semualah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita terus kepada ayat. Kita sudah habis berkongsikan contoh-contoh kalimah di dalam surah Al-A'raf, ayat surah ke-7 ni, daripada ayat 59 sampai 140. Ada 9 contoh-contoh, ya, kalimah yang dibangun dan kepada ilahun. Sekarang kita memasuki contoh-contoh di dalam surah yang seterusnya, surah ke-9, iaitu surah At-Taubah, ya. Surah At-Taubah ni terdapat berapa contoh yang dikongsikan dengan kita? Ada 3. Pertamanya 2 di dalam ayat 31 dan juga 1 di dalam ayat ke-129, ya. So mari kita lihat ayat 31 dulu. Okey, iaitu wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu, ya. Dan ini adalah sambungan dia, bermakna 2 contoh ni adalah dalam satu ayat yang sama, ya. So mari kita lihat dulu ayat sebahagian, ya, potongan ayat, sebab dia sebahagian. Dan kita kena selalu berlatih menulis, ya, ataupun dalam konteks ni kita lihat penulisan tu dan kita perbaiki penulisan, ya, supaya kita mahir dengan kalimah-kalimah Al-Quran dan juga penulisan. Kalau kita selalu buat latihan menulis tu, insya-Allah kita mengenal kalimah-kalimah yang kita baca dan kita pelajari, ya. So yang ni saya ambil potongan ayat ni sekali lagi, dan kita akan gunakan leksi logos yang sama, ya. Okey, iaitu itu tulisan asal. Kemudian kita perbaiki dia, ya. Perbaiki dia supaya kita membetulkan penulisan dan juga ejaan-ejaan yang terdapat di dalam kalimah itu, ya. Sebab kadang-kadang kalau penulisannya tidak betul, kadang-kadang dia membawa perubahan dari konteks tajwid dia
dari konteks makna dia. Ya, kalau konteks dia berubah, maknanya dia tak sesuai untuk digunakan di dalam ayat itu, ya. So, mari kita cuba lihat beberapa contoh apa dia yang perlu diperbaiki daripada ayat ini, ya. Pertama sekali, wama umiru. Apa yang perlu diperbaiki ialah alif sini, kerana dia alif mat yang bertemu dengan huruf hamzah tu, dia melibatkan hukum tajwid. Ya, tajwid dinamakan mat jaiz. So bermakna di sini ni kena tukarkan dia kepada mat yang bertanda panjang, ya, iaitu mat ini, ya. Okey. Itu yang pertama. Ya, maka barulah kita boleh membaca dia sepanjang 4 harakat, ya. Kalau ijaan ini kita hanya membaca dia 2 harakat, ya, sedangkan dia boleh dibaca 2, 4 dan 5. Yang itu dinamakan mad jaiz munfasil, ya. So apa yang dipanjangkan tu ialah ma ni. Ma ni dibacakan dengan 2, 4 ataupun 5 harakat, ya. Panjangnya di Malaysia kita mengikuti Imam Syafi'i, Hafs Asim, ya. Jadi biasanya kita membaca 4 harakat lah, ya, 4 harakat. Kalau di Saudi itu kebanyakan mereka hanya baca 2 pun boleh. Sebab itu dinamakan mad jaiz, kerana jaiz bermakna harus, ya, harus dibaca 2 harakat ataupun 4 ataupun 5, ya. So 3-3 tu boleh. Assalamualaikum tuan. Dia kalau dia wakaf, dia baca Kita tak wakaf kat situ, ya. kalau ada wakaf, dia ambil tengah ke? Apa dia? Bila majais di ujung ayat tu, dia ambil, ada juga kita jumpa ujung ayat majais. Jadi wakaf. Kalau wakaf bermakna dia tak bertemu dengan kalimah selepasnya lah. Dia wama, kata kalau kita berhenti, tiba-tiba berhenti pula wama, kan. Jadi bermakna tidak ada umiru lah. Itu dia namakan wakaf. Kan, kita berhenti di situ, jadi bermakna dia balik kepada mad asli lah. Alif ni dua harkat lah. Wakaf 2 harkat lah. Kalau wakaf. Wakaf. 2 harkat lah. Dia tulisan. Sebenarnya yang sepatutnya dia majais tu wakaf kalau disambung. Dia sambung, kalau dia sambung, ya. Kalau dia tak menyambung, maknanya tak adalah tak adalah mad jaiz. Ya. So, dia hanya berlaku dalam wasal, ya, dalam sambungan. Kalau kita wakaf, maka dia berhenti di situ sajalah, habislah. Ya, dan baca dengan 2 harakat, ya, tapi tak ada orang berhenti di sini, ya. Dan memang tak ada sebab pun untuk berhenti, ya. Ustaz, boleh kalau kita nak baca 2 je? Boleh? Boleh. Harus 2, 4 dan 5. Ya, kalau di Mekah, Saudi dia orang baca 2, ya. Dia baca 2, wama umiru, 2 harakat boleh. Panjangkan wama umiru 4, lepas tu lagi panjang 5, wama umiru 5, semua boleh. Cuma biasanya kita akan membezakan mad jaiz dengan mad wajib, ya. Mad jaiz biasa kita akan bacakan 4 harakat, mad wajib kita bacakan 5 apabila di dalam pembacaan yang samalah, ya. Maknanya kalau dalam satu muka surat tu ada mad jaiz, ada mad wajib, so kita bagi keutamaan kepada mad wajib, lebih dipanjangkan, ambilkan dia 5, ya. Dan mad jaiz kita ambilkan 4. Itu cuma dari segi
tartib lah, tartib dia. Okey, dan keduanya yang inilah ya yang perlu diperbetulkan kerana alif tu dipanggil alif ziyadah ataupun ada yang mengatakan nama dia alif fariqah. Ya, so alif tu sebenarnya ada tanda bulat, so kita letakkan gantikan dengan alif bertanda bulat. Ya. Nah, apakah peranan dia? Alif dengan waw ni, iaitu waw dan alif ziyadah ni sebenarnya dalam ejaan kalimah ni dia memainkan peranan ya, bukan dia tulis-tulis suka-suka saja ya. Dia ada peranan dia ya. Peranan dia ialah apa? Dia di sini adalah naib fa'il ya, dia naib fa'il. Kenapa naib fa'il? Kerana umiru ni adalah fi'il madhi lil majhul ya, fi'il madhi majhul. Apa dia fi'il madhi majhul? Satu perbuatan yang orang lain yang melakukan ke atas fa'il itu. Ya, bukannya dia yang melakukan. Ya. Jadi fa'il itu tidak dinamakan fa'il tapi dinamakan naib fa'il ya. So dalam konteks ni waw al-ziyadah ni adalah naib fa'il. Kerana apa? Kerana dia dalam kalimah majhul ya, majhul bahasa Inggeris dia passive ya, passive verb. Dia tidak ada fa'il. Siapa yang melakukan tu tidak dinyatakan di dalam kalimah majhul tu. Jadi yang dinyatakan hanyalah objek dia. Siapa yang umiru apa dia? Daripada amaro. Amaro maknanya menyuruh ya, ataupun memerintah. Itu kalau bentuk maklum. Kemudian dia dibentukkan umiru, maknanya ambil bentuk pasif, maknanya diperintah ataupun disuruh. Itulah apa? Siapakah yang disuruh tu? Ialah waw al-ziyadah ni, iaitu mereka. Ya, so mereka diperintah. Itulah dinamakan naib fa'il ya. Perlu dilantik yang naib fa'il lah. Ya. So asal dia ialah objek kepada umiru. Tetapi disebabkan fa'il tidak ada, so objek tu dilantik ataupun mengambil peranan juga sebagai naib fa'il ya. Naib fa'il, bila naib fa'il bermakna i'rabnya adalah marfu' lah. Okey, macam mana kita nak mengenal ini? Of course kita kena mahirkan dengan template ya, template QHS vocabulary ini kita kena mengenalnya dalam acuan fi'il madhi. Fi'il madhi ni ada dua, iaitu maklum dan majhul. Jadi dia punya maklum dia apa? Dia mengambil acuan fa'ala, iaitu jadi amara. Ya. Dia tempat 3 huruf akar dia ialah alif mim ra ya. Yang ni 3 huruf akar dia mana tadi? Ya, adalah alif mim ra. Kemudian menjadi kalimah amara. So amara tu kata dasar dan fa'il madhi dia pun amara. Ya, so amara tu mengambil acuan fi'il madhi maklum wazan satu yang ini ya, amara. Jadi untuk mengubahnya kepada kalimah majhul, kena gunakan acuan ni. Ini atas ni tulis majhul tu, fi'il madhi majhul. Apa acuan dia? Fu'ila. Jadi kalau amara, di sini hamzah qata', ini mim, ini ra. So hamzah qata' sekarang ni diubah mengambil dhammah. Jadilah u. Ya, mim tadi baris atas, di sini mim baris bawah. Ya, lepas tu ra sama, ra baris atas. Jadi umira ya. Jadi maklum dia amara dan majhul dia umira. Okey. Kenapa umiru? Kerana dia fa'il yang naib fa'il yang jamak. Ya, kalau kita nak apa? Nak
kupaskan yang ni, kita boleh letak belah bawah ni. Ya. Kita boleh buat dia punya pembentukan kalimah tu. Nah, dia bermula dengan alif, mim, dan ra. Itu 3 huruf akar dia. Alif, mim, dan ra. Ya. Kemudian dia membentuk kata dasar amaro. Ya. Gabungkan dia tiga-tiga ni. Alif huruf illah tukarkan kepada hamzah qata. Ya. So dia jadi hamzah qata baris atas, mim baris atas, dan ra baris atas. Jadilah amaro. Ya, kemudian nak menukar dia kepada majhul, so kita ambil acuan fu'ilah. Ya, so kita ambil sini acuan fu'ilah, kopikan dia. Okey, so dia akan menjadi kalimah apa? Umiro. So ambil ini pun boleh, kopi sini. Okey, dia menjadi umiro. Untuk mufradah. Mufrad. Sebab dia ini masih lagi mufrad, ya, belum lagi jamak. Ya. So alif mim ra dibentukkan kata dasar amara, maknanya memerintah. Memerintah, ya, dalam bentuk maklum, aktif. Ya, kemudian menggunakan acuan fu'ila, fi'il madhi majhul, acuan fi'il madhi majhul, dia menjadi umiro. Ya, kemudian barulah umiro ni kita apa buat, dia tambah dengan waw alif ziyadah. Okey. Untuk menjamakkannya, ya. Ambil alif ziyadah ni, kopikan dia, letak di sini. Tu pembentukan kalimah dia, ya. So dia menjadi, kalau kita nak buat satu step lagi sini boleh, ya. Kalau kita untuk memahami betul-betul apa kita buat, kita ambil ni, kopikan dia, tunjukkan, ya, apa yang berlaku sebenarnya menjadi umiru tu ialah, okey, kita buang tanda campur ni untuk menggabungkannya, ya. Ra baris atas. Ya, so sedangkan ra ni bertemu dengan waw mad. Ya, so bila ra bertemu dengan waw mad, dia tidak boleh mengambil baris fathah lagi, ya. Tu penerangan dia, supaya kita faham, ya, kenapa kalimah-kalimah tu dituliskan dengan baris-baris tertentu. Kerana di sini ra baris atas yang asalnya baris atas bertemu dengan waw mad, ya. So dari hukum tajwid, huruf yang sebelum waw mad tidak boleh mengambil ra baris atas. So dia kena tukarkan kepada ra baris hadapan. Jadilah dia umiru. Bukannya umirau. Tak ada, ya. Umirau macam ni tidak ada. So dia kena tukar. Itulah jadinya kalimah umiru. Okey. Wa ma umiru illa liya'budu. Illa kita tahu dia adalah apa? Harfun istisna, ya. Istisna bermakna pengecuali, yang mengecualikanlah. Jadi biasanya kalau ada ilah ni, ma akan mengambil peranan sebagai harfun nafi, ya, yang membawa erti tidaklah. Itu dia punya apa ni, konstruk dia, ya. Konstruk dia kerana apa? Dia nak nafikan dulu. Kemudian barulah dinyatakan apa yang boleh buat. Ya. Itu peranan sebagai apa? Adat atau harfun, ataupun kita panggil dia adat illa mustasna, ya. Istisna, ya, dan liya'budu ni ialah dia punya mustasna, ya. Jadi dia nak nafikan dulu, barulah dia kata melainkan. Jadi bermakna wama, dan tidaklah,
umiru, mereka semua itu diperintahkan, melainkan. Itu dia susunan kalimah dan makna dia. Ya, so melainkan liya'budu. Ya, so liya'budu bermula dengan lam ta'lil ni bererti apa? Supaya. Ya, supaya. So bila supaya, kalimah ni adalah fi'il mudhari'. Macam mana kita boleh mengenali mudhari' ialah bermula dengan ya, diikuti dengan kata kerja ibadah tu, bermakna itu bentuk fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu belum lagi berlaku, ya. So bila belum berlaku, bila ada tambahan imbuhan waw alif ziyadah, menunjukkan untuk perbuatan yang belum berlaku. Dia tidak boleh waw nun. Ya, sebab waw nun menunjukkan perbuatan yang sedang berlaku. So tidak boleh gunakan dalam konteks liya'buduna, tidak ada. Ya, so dia kena menggunakan liya'budu dengan waw alif ziyadah, dan alif ni kita baikilah, ya. Kita boleh tukar dia kan di sini alif yang bertanda bulat di atas, ya, liya'budu. So bermakna ini apa? Lam ta'lil dengan fi'il mudhari' maklum, wazan satu, jamak yang mansub. Itulah apa ya, kalimah liya'budu. Maknanya apa? Supaya ya dengan waw alif ziyadah membawa erti mereka, iaitu fa'il kepada perbuatan dia ibadah, sembah. Ya, supaya mereka sembah. Itu makna dia. Sembah apa? Ilahan. Iaitu satu sembahan ataupun satu Tuhan. Ya, so ini pun kita kena perbaiki dia. Ya, alif kecil tu tidak boleh terletak lepas atas lam. So kita gunakan penyambung ni dan kita letak alif kecil selepas itu. Itu dia ilahan, ya. Penulisan dia ialah macam itulah, ya. Bukannya macam ni, ya. Macam ni tidak boleh kerana terdapat dua huruf di tempat yang sama. So yang mana satu nak digunakan, ya. Dia mengelirukan. So yang terbaik ialah asingkan alif mat ni selepas lam. Jadi lam ni akan mengambil alif menjadi mat asli dan dibacakan sepanjang dua harakat. Ilahan dengan ha baris atas dan bertanwin kita sudah mengetahui, sebelum ni kita sudah mengenal dia adalah isim mansub, ya, isim nakirah yang mansub. So bila isim nakirah yang mansub, dia kena ikut oleh alif mad selepasnya, ya, dibacakan dua. Kalau baca dalam mawaqaf, dia akan menjadi mad iwab, baca dua harakat. Tetapi di sini kita tidak waqafkan, ya, kita wasal. So apa berlaku dengan wasal? Alif mad ni digugurkan dalam bacaan, ya. Alif mad hanya ditulis dalam tulisan, tetapi dalam pembacaan secara wasal alif tu digugurkan, ya. So apa maksud digugurkan? Ialah ha yang bertanwin akan kita terus sambung kepada waw. Hawa, ya. So tidak ada alif. So maknanya sekarang di dalam bacaan ha bertanwin fathah, ya, ataupun kita panggil fathatain, ya, berjumpa dengan waw. Dia tak ada lagi berjumpa dengan alif sebab alif sudah digugurkan, ya, dalam bacaan. So bila tanwin bertemu dengan waw, dia membabitkan hukum mad, hukum idgham ma'al ghunnah, ya. Ma'al ghunnah bermakna apa? Berserta dengan dengung, ya. Idgham ma'al ghunnah maknanya memasuki. Idgham adalah maksudnya memasuki dan dengan dengung, ya. Ma'al ghunnah maknanya memasuki dengan dengung. Teruskannya sepatutnya dia di sini baris tanwin atas tu tak sama panjang sepatutnya lah. Ya.
Sepatutnya dia dipanggil tanwin tak selari ya. Lari. Tapi di sini keyboard ni dia tak ada tanwin tak selari, dia ada satu jenis saja. Ya, so kita perlu mengenal dengan melihat kalimah itu sendirilah. Ya, bila membabit ke hukum idgham dan hukum ikhfa, termasuk hukum iqlab, tanwin kena mengambil tanwin yang tidak selari ya, iaitu apa dia? Baris yang kedua di bawah tu sepatutnya dia ke belakang sikit daripada yang atas. Itu dinamakan tanwin tidak selari ya. Kalau kita nak tengok yang betul-betulnya apa? Tengok dalam ayat tadilah ya. Dalam ayat korpus tu dia ada bagi ayat dia mana dia? Yang ni tadi kita tengok ayat yang sebenarnya dalam di sini ya. Yang ini boleh guna ya. Ini contoh-contoh penulisan mengikut Rasam Osmani yang betul. Jadi kalau kita nak cek ya, kita boleh cek yang ni lah. Mana dia tadi? Yang ni ilahan. Ini dia dipanggilkan tanwin tidak selari. So sebab dia idgham. So idgham dia tidak boleh mengambil yang selari. Tanwin selari ni hanya untuk hukum izhar saja. Kalau izhar dia selari. Selain pada izhar tu tak selari lah. Ya. Okey. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Macam Ustaz ajar sebut tajwid tu macam apa? Ikhfa ke izhar ke apa tu, macam sifat huruf tu masa bila nak dimasukkan tu? Okey, kalau nak masukkan sifat huruf dan kita boleh apalah? Boleh apa? Boleh buat sekali lah. Bukan, bila kita menyebutkan kata ikhfa tu kan, mesti ada sifat huruf dia sekali kan? Memang. Habis tu macam mana cara dia tu? Okey. Bagus soalan tu ya. Sebab kadang-kadang kita menerangkan tumpu pada sesuatu, kadang yang lain kita tak terangkan. Kalau ada soalan tu kita boleh jawab lah. Jadi ikhfa tanwin ini bukan ikhfa ya, ini idgham. Dan soalan dia ikhfa ke idgham ya? Alah, kalau ikhfa ke idgham ke sifat huruf dia mesti ada kan? Mesti ya, mesti. Tu nak tahu cara nak bawa sekali apa ni sifat huruf tu. Okey, ikhfa ya. So ikhfa kita nak ambil contoh ikhfa lah ya. Ni soalan ikhfa ya. Okey, ambil contoh ikhfa di mana ya? Cuba bertemu huruf ikhfa ya tu. Ya, nanti kita cari contoh yang mana ada ikhfa di sini ya. Dan sebab kalau nak menerangkan tu dia mesti tunjukkan apa tu ya, kalimah dia barulah kita faham ya. Kalau kita menunjukkan tak ada kalimah tu nanti kita tak faham. Tapi itu soalan tu dah beralih sikitnya. Beralih sikit. Ini masih lagi idgham, ini idgham. Okey, ini tidak ada. Ustaz, kalau pakai idgham tu tak boleh? Kalau guna idgham tu tak boleh? Boleh, itu soalan saya. Nak tanya saya ikhfa ke idgham? Idgham. Okay. Kalau tidak kita buat idgham sekarang ya, sebab kita dalam idgham. Okey. Ya. So ambil ayat tadi, tengok idgham yang ni ya ayat dia. Yang ni ya. So dia membabitkan idgham ma'al ghunnah. So sekarang ni kita nak terangkan soalan tu macam mana kita nak menzahirkan idgham ma'al ghunnah. Ya. So idgham ma'al ghunnah bermakna apa? Bermakna tanwin bertemu dengan waw. Ya. So apakah yang dimasukkan tanwin bertemu dengan waw? Yang dimaksud idgham ialah satu huruf dimasukkan kepada satu huruf yang lain.
Ya, so sedangkan tanwin bukannya huruf. Apa yang sebenarnya hurufnya ialah baris yang kedua ni dalam tanwin ni adalah sebenarnya ialah nun sakinah. Ya, kalau tak ada tanwin dia ha baris atas sahaja. Bila ada tanwin bermakna ha baris atas dan diikuti oleh nun yang sukun. So baris kedua ni adalah huruf nun sukun. Jadi yang dimasukkan tadi ialah nun sukun tu ya. Nun sukun tu kepada waw. Nah itu dinamakan idgham, memasukkan nun sukun ke dalam waw. So apa yang berlaku apabila nun sukun dimasukkan ke dalam waw, jadi nun tu bila dia masuk apa makna? Dia sudah hilang ya. Dia sudah hilang ke dalam waw. Ya, maknanya nun tidak lagi disebut. Itu maknanya idgham. Dia memasukkan waw, makna nun tidak lagi, makhraj dengan sifatnya tidak lagi disebut. Itu idgham. Ya, zero. Cuma sifat dengungnya saja dikekalkan. Itu dipanggilkan idgham ma'al ghunnah. Sebab apa dia ada dengung? Sebab nun sukun dia adalah dalam kumpulan khayshum. Ya, khayshum. Bila khayshum bermakna sebutan nun tadi kita bawa ke rongga hidung. Bawa ke rongga hidung, jadi dia ada sifat dengung. Jadi bermakna sifat-sifat dia yang lain kepada nun tadi tidak dinyatakan. Dia ada 5 sifat berlawanan. Ya. Nun yang sukun tu dia ada 5 sifat berlawanan dan 1 sifat dengung. So dia ada 6 sifat sebenarnya. Tetapi kelima-lima sifat berlawanan itu telah dimasukkan ke dalam waw, jadi dia tidak dizahirkan. Makhraj dia pun tidak dizahirkan. Yang hanya dizahirkan ialah sifat dengungnya sahaja yang dibaca sepanjang 2 harakat. So bermakna apabila kita membaca ha yang baris atas ni, ya, kita terus kepada waw. Bermakna tidak ada nun dah. Ha kepada waw, kemudian kita kekalkan dengung nun tadi. Jadilah hawa. Hawa ya. Jangan baca nun. Baca waw. Hawa. Sebab nun telah dihazafkan. Nun telah dihazaf, makhraj dan sifat berlawanannya semua dihazafkan. Yang tinggal hanya sifat dengung khayshum saja. Yang dibaca sepanjang 2 harakat. Itulah dimasukkan idgham ma'al ghunnah. Tuan, yang banyak orang keliru tu pasal ada alif tu. Alif. Alif mana? Jangan Alif keliru ya. Alif ni dia gugur dalam bacaan. bacaannya. Bila ada tanwin, dia akan gugur dalam bacaan. Dia hanya tinggal dalam tulisan saja. Jadi terus ke waw. Ya. Hawa, hawa. Kita tak menyebut nun ya. Nun yang mati tak disebut. Kita hanya menyebut dengung dia saja. Sebab dia ada sifat dengung khayshum 2 harakat. Itulah penerangan kepada idgham ma'al ghunnah. Ya. Dalam ifak pun ada hak alif je lah. Dalam ifak ni tanwin tak selari. Tak selari, baris tak selari. Dalam penulisan dia mesti ada alif, tak boleh tak tulis. Sebab dia ni bentuk apa ya? Mansub. Kalau bertemu huruf ifak depan pun ada juga alif setengah dia. Mestilah sebab dia ni dia isim mansub. Memang kena ada alif. Right. Dia tak boleh gugurkan ya, dalam tulisan kena ada. Pada sebutan gugur je kan. Dalam sebutan saja dia gugur. Tulisan jangan gugurkan ya. Dia tak jadi kalimah dah. Maksud saya tu kalau huruf ifak yang 15 ada depan Katalah tu, berjumpa dengan fa lah kata ya. Ya. Ilahan. Yang atas tu ada mindu tu. Apa dia? Kan? Atas sikit tu ada mindu. itulah. Ini bukan tanwin lah. Oh, bukan tanwin. Nak menerangkan apa tanwin dengan yang babik ifak ya, kalau nak mindu ni boleh.
Ya, bermakna apa? Ini ikhfa. So ikhfa apa dia? Menyembunyikan. Ya. Menyembunyikan bermakna ni non sukun bertemu dengan dal. Sebab apa dia tidak tanda sukunnya? Sebab dia disembunyikan. So disembunyikan bermakna apa? Dia dibaca di antara izhar dengan idgham. Di sini idgham. Idgham bermakna apa? Makhraj dan sifatnya langsung tidak disebutkan. Okey. Di sini makhraj dan sifatnya disembunyikan, maknanya dia dibunyikan dalam keadaan di antara idgham dengan izhar. Kalau izhar tanda non yang ada sukun tu, itu izhar, maknanya makhraj dan sifatnya kena disebutkan 100%. Nun sakinah tu. Nun sakinah lah. Non sakinah lah, memanglah. Okey, kalau idgham macam ni, non sukun dihilangkan 100%, ya, mana tak disebut langsung. Kalau izhar, non sakinah perlu disebutkan 100%. Jadi ikhfa ialah di antara. Ya, di antara, bukannya menghilangkan terus dan bukannya menzahirkannya sepenuhnya. So di antara. Itu dipanggilkan sembunyi. Ya, so bermakna makhraj non sukun dengan sifat dia disembunyikan di dalam makhraj dan sifat dal ni. Itu dipanggilkan ikhfa. Ya, yang kekal hanya satu saja, iaitu dengung khasyum kepada non tu. Sebab tu kita membaca dia dengung 2 harakat. Maaf Tuan. Ya, maknanya tanwin bagi idgham dengan ikhfa serupa jugalah. Sama. Sama. Dia tanda macam ni lah kalau tanwin. Itu banyak orang keliru tu. Kenapa keliru? Kita Quran dah lama, ya. Dia banyak orang tak faham. Jangan keliru Quran ni, kena belajar betul-betul sampai tak keliru, ya. Itu tugas kita, ya. Wajib kita untuk memahami ayat Quran ni untuk sehingga kita betul-betul mahir dia dan faham dia. Jangan ikut saja, ya. Banyak orang tak faham tu. Tak faham tu maknanya tak belajar, ya. Kalau belajar mesti boleh faham. Bukan setakat boleh faham, boleh menerangkan kepada orang lain. Itu tujuannya kita belajar ayat Quran ni. Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Belajar Quran dan ajar kepada orang lain. Itu test untuk kita faham ke tidak. Ya, kalau kita boleh mengajar orang lain tu maknanya kita faham lah. Kita tak boleh mengajar orang lain kalau kita tak faham, ya. Ustaz, nak tanya lagi tu, apa ni macam bermakna kita guna sifat nun lah, ya kan? Sifat huruf nun lah. Yang macam waw ke apa tu depan tu. Yang ni. Nun lah, yes. Tu kan. Nun yang sifat huruf nun je lah. Ya. Ikhfa pun macam tu, sifat nun je lah, ya. Kalau tanwin. Kalau dalam tanwin tu bermakna sifat nun. Sifat nun yang kita, sifat huruf nun yang kita gunakan, kan? Betul lah, sebab ini huruf nun ni. Yang kedua ni ialah macam mana boleh jadi dengung sebab nun lah. Kalau tak ada nun, dia tak boleh dengung, ya. Hilaha jadinya. Kalau tak ada yang baris kedua, bermakna ilaha tak ada dengung. Sebab tidak ada nun. So bila ada nun yang ni, itu yang menyebabkan kita boleh dengungkan tu ilahan. Ilahan. Han tu. Nun sakinah juga wujud dalam makna juga kan? Nun sakinah ada juga dalam makna. Nun sakinah lah. Memanglah bila ada tanwin adalah nun sakinah dia. Ataupun dia bukan tanwin tapi nun sakinah bertemu dengan waw, idgham ma'runah je lah. Okey, sadaqallahul azim, sebab dah terlebih masa, ya. Jadi tak apa, kita akan sambung besok lah, ya. Sambung besok. Yang ni kita sampai di sini tadi, kita akan sambung besok. Kita boleh simpan ni dulu, ya. Ini kita boleh simpan dalam print screen tu.
Boleh sambung besok insya-Allah. Tadi puan yang bertanya siapa ya? Kamariah. Kamariah ya. Ya. Kamariah Abdul Rahman. Okey ya. Kawan-kawannya kita tahu ya. Bagus soalan dia sebab memang kita perlu kenal secara detail ya. Kadang-kadang kita macam seolah-olah kita faham ya. Tapi belum lagi faham sehingga kita boleh menerangkannya. Sebab tu dalam kelas-kelas kita banyak suruh peserta tu berlatih menerangkan ya apa yang dia belajar tu. InsyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.